اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, waridaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah, mahabbataka, kasih kepadamu, wa ma'rifatak, dan betul-betul mengenali dirimu ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis di ruangan komen, wa aqimis salata li zikri. Pertama sekali Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka dirikanlah mu akan semayang. Bangun tengah-tengah malam ke, pagi ke, petang ke, dirikanlah kamu akan sembahyang untuk ingat kepada aku, untuk ingat kepada aku, untuk kamu ingat kepada aku. Baik. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur. Waalaikumsalam Mahanum Osman. Pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kerana pada pagi ini kita dipertemukan sebentar dalam hashtag Santapan Rohani. Supaya apa tuan-tuan? Untuk kita hari ini merenung. Merenung satu perkara yang begitu penting. Merenung satu perkara yang terlalu penting. Dan merenung satu benda yang kadang-kadang perkara ini perkara yang perlu kita nilai setiap pagi, petang dan malam. Namun walau bagaimanapun tuan-tuan, inilah kelebihan bila mana kita berada pada circle. Kadang-kadang bila mana kita tak dengar tazkirah, kita tak dengar nasihat daripada para ulama salafun as-salih, maka kita terleka, maka kita terlalai. Jadi pada pagi ini, apa khabar anda semua pada pagi ini? Saya nak bincangkan lebih kurang sekejap saja tuan-tuan, sebab pagi ini saya ada urusan di CIMB Bank. Pagi ini saya ada urusan di CIMB Bank, tapi walau bagaimanapun, sebab dah 2 hari saya ada urusan, tak sempat nak live pada pagi, dan insyaAllah pada pagi ini saya nak live sekejap. Untuk apa? Kita refresh balik apa matlamat untuk aku solat. Itu benda saya nak bincang pada pagi ini. Apa matlamat sebenarnya untuk kita sembahyang? Kerana tuan-tuan maklum, kita masih lagi berada pada bulannya Sya'ban, dan kita baru keluar daripada bulan Rejab, satu bulan yang dihubungkan dengan Isra' wal Mi'rajnya Nabi SAW. Betul ke betul? Dan tuan-tuan dah belajar, hari itu kita baca kitab daripada pagi sampai ke petang, bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj itu satu perkara yang berlaku, keajaiban yang luar biasa. Dan Allah Ta'ala beri solat itu di langit tu, di atas daripada langit yang ketujuh, di atas daripada nur, di atas daripada mustawa. Maka Allah Ta'ala beri kita satu ibadat yang luar biasa, iaitu ibadat yang bernama solat. Jadi tuan-tuan, cuba tulis kejap dekat ruangan komen, hari-hari kita solat tahniah. Tahniah pada diri kita sendiri, tahniah kepada saya, tahniah kepada tuan-tuan, tulis. Bagi tuan-tuan yang ada nama, Afwan, yang bernama tulis. Kalau Mak Ngah tulis tahniah Mak Ngah. Mak Ngah tahniah. Kak Noraini tahniah kepada diriku sendiri. Sebab apa?
Allah Ta'ala pilih kita untuk bersolat bagus. Cuma tuan-tuan, bila mana kita sampai hari ni masih lagi bersolat, kita rokok dan sujud kepada Allah, persoalan yang perlu ditanya, adakah kita mencapai matlamat solat yang sebenar? Adakah kita mencapai matlamat solat yang sebenar? Sebab apa? Simple je. Hidup kita ni ada dua. Satu visi, satu misi. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Dan sementara tuan-tuan like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Hidup kita ni dua je. Apa yang kita buat, apa visi, apa misi. Apa yang aku nak capai dan macam mana cara aku nak capai. Dah? Jadi bila mana sebut vision ataupun visi solat ini, apakah matlamat yang sebenar yang kita nak letak dalam hatinya kita, yang perlu kita tahu untuk aku capai dalam ibadat solat yang aku lakukan. Dah, cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen, apa matlamat untuk solat. Dah, supaya kita muhasabah sekejap. Dan bila mana dalam rangka kita muhasabah, cuba kita kaitkan dengan perjalanan yang telah kita lalui. Adakah aku capai misi, visi yang aku nak dalam kehidupan aku bila mana aku rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Dah, sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak. Bila sebut bab visi ni, bila sebut bab visi, macam pengalaman saya sendiri tuan-tuan. Dah, saya bina madrasah, saya run program, saya buat syarikat dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun peringkat awalnya kita bersemangat, tahu apa visi, dah, tahu apa visi kita, buat syarikat, apa visi saya buat madrasah dan sebagainya. Cuma maaf, kadang-kadang bila kita tak ada teguran, bila kita drop sikit, bila kita rasa lemah, bila kita rasa diuji, bila kita rasa tak kuat, bila kita rasa, alamak, bolehkah aku capai benda ni? Akhir sekali, tuan-tuan, dah, visi pun entah ke mana, misi pun entah ke mana. Betul ke betul? Cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Betul ke betul? Dah, walhal kita dah tulis dalam buku dah. Dah kita coret pada hati kita. Kita pahat pada hati kita apa visi yang kita nak bagi sesuatu tindakan yang kita buat. Sesuatu benda yang aku nak pilih. Pada mula semangat. Mula-mula semangat. Lepas tu bila tengok circle pun dah tak ada, kawan pun semua lakum dinukum waliyadin, hang buat cara hang, aku buat cara aku. Kemudian kita pula tak strong dengan ilmu, tak strong dengan mindset, tak strong dengan pendirian, tak strong dengan tindakan. Akhir sekali, tuan-tuan cuba jawab, visi entah ke mana, misi entah ke mana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Betul ke betul? Terima kasih Farah Aris. Maka sebab itulah kenapa saya suka pergi seminar. Kenapa saya suka pergi program tuan-tuan. Ni semalam ada kelas lagi. Dah, semalam ada kelas dengan Rishwork. Kelas dengan Rishwork hari-hari. Setiap minggu saya ada kelas, InsyaAllah sampai hujung tahun. Dah, saya dah declare dah dengan apa tu, dengan wife saya dah clear lah dengan orang rumah saya. Tahun ni bagi saya peluang lagi, tahun yang kedua. Selepas tahun lepas saya belajar dengan Sifu Najib Asadok selama setahun. Alhamdulillah banyak kejayaan yang saya terima dengan izin daripada Allah. Tahun ni saya join pula Rishwork untuk saya belajar lagi. Saya belajar lagi tuan-tuan. Sebab apa? Okey, yang ni saya nak tuan-tuan jawab di ruangan komen. Pada saya, bila kita belajar ni, antara matlamat yang paling utama kita belajar apa dia? Nak charge bateri. Itu je. Kadang-kadang kita bukan tak tahu visi, kita bukan tak tahu misi, kita bukan tak jelas dengan apa yang kita nak capai, kita bukan tak jelas dengan tindakan yang kita buat, dan kita juga bukan tak jelas dengan ke mana kita nak drive diri kita. Namun dalam keadaan tengah-tengah bersemangat tu, ada waktu kita drop. Betul kan? Ada waktu kita lemah, ada waktu kita stres, ada waktu kita rasa aku tak boleh capai lah. Ketika itu tuan-tuan, saya pilih jalan macam mana? Masuk program. Ketika itu saya pilih jalan apa tu? Belajar balik. Matlamat saya bila saya belajar, yang pertama sekali saya nak charge bateri. Dah, saya masuk program nak charge je. Walaupun dipanggil bahasa sombong dia, minta maaf. Walaupun bahasa sombong dia, kita dah tahu dah apa yang dia akan ajar secara liberalnya ataupun secara teorinya.
Aku dah tahu dah apa dia nak ajar. Kita dah tahu dah modul. Tapi seronok bila mana kita masuk event, kita masuk program nak charge bateri sahaja. Itu matlamat yang paling utama. Supaya bila bateri kita kuat, maka bolehlah bertahan sebulan 2 balik. Lepas tu bila tak ada circle, lemah balik, belajar balik. Jadi begitulah kehidupan kita, tuan-tuan, seringnya belajar. Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi begitu juga setiap pagi dalam hashtag Santapan Rohani, hamba buat program ni untuk apa? Untuk kita charge bateri kita, supaya kita dengar nasihat setiap pagi untuk kita pastikan momentum kita berterusan, momentum kita kuat, dan momentum kita tak kalah dengan nasihat yang kita dengar daripada para ulama. Okey? Baik. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Pada pagi ni saya nak share apakah 3 matlamat utama yang telah digariskan oleh para ulama. Terima kasih Monberg, sahabat lama. Pagi ni saya nak remind balik apakah 3 matlamat utama visi kita, vision kita bila mana kita solat. Apa benda yang aku nak capai? Tu Fauziah dah betul dah kata kadang-kadang down. Okey, tulis. Yang ni daripada Imam Asy-Syatibi. Rojokan daripada Imam Asy-Syatibi. Dia kata apa 3 matlamat utama, 3 vision kita untuk kita solat. Yang pertama, tulis di ruangan komen. Anda dah sedia? Tulis. Yang pertama sekali, berpandukan firman Allah Ta'ala, wa aqimis solata li zikri. Yang pertama sekali, berpandukan firman Allah Ta'ala, wa aqimis solata li zikri. Allah Ta'ala berfirman, maka dirikanlah kamu akan sembahyang untuk apa? Ingat kepada aku. Itu visi dia. Cakap Melayu lah, payah sebut vision ni. Itu yang pertama sekali visi kita. Untuk apa aku solat ni? Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis solata li zikri. Maka dirikanlah kamu akan sembahyang untuk ingat kepada aku. Okey. Maka bila mana kita dah pahat pada hati kita, kenapa aku nak solat ni? Untuk apa aku solat? Supaya apa aku solat? Apakah faedah yang aku dapat bila mana aku solat? Apakah apa yang akan diberi kepada aku bila mana aku solat? Tulis. Yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut orang yang solat ni, apa matlamat dia, apa visi dia, untuk ingat kepada aku. Baik. Bila mana kita dah tahu visi yang pertama, maka cuba kita kaitkan pula dengan diri. Kaitkan pula dengan diri. Adakah bila mana kita solat betul-betul kita ingat kepada Allah? Ni kepada tuan-tuan yang berniaga, saya selalu ulang kalam-kalam Datuk Wira Dr. Aizat Osman. Memang kita kena ikhtiar gila-gila babi. Maaf, gila khizir. Tapi tawakal kita pun kena sehebat itu juga. Sebab apa? Yang beri rezeki tu Allah, yang menyusun rezeki pun Allah. Kalau kita kacang macam mana pun, ikhtiar macam mana pun, kalau Tuhan kata setakat tu rezeki, kita setakat tu. Yang penting tawakal kita kena kemas. Syariat tak boleh tinggal. Jadi nak betulkan di mana? Betulkan hubungan kita dengan Allah dulu. Jadi matlamat yang pertama Tuhan sebut, diri bangun. Tuhan kata bangun untuk solat. Untuk apa? Untuk ingat kepada aku. Jadi cuba hari ni kita fikir sekejap, adakah betul-betul kita ingat kepada Allah ketika solat? Kita tak payah sembang lagi di luar solat, kita sembang dalam solat dulu. Adakah aku betul-betul ingat kepada Allah ketika solat? Itu vision kita yang pertama. Okey, kalau kata ingat, tulis pula berapa persen tuan-tuan boleh ingat Allah Ta'ala ketika solat daripada mula sampai salam. Berapa persen pula yang ingat? Yang tak ingat, yang tu dah masuk dalam bab lain. Kita kata pula, okey, takdir katalah ada di antara tuan-tuan, syukur ya Allah, bolehlah ingat Allah Ta'ala tu ketika takbir, dah lupa dunia, tak ingat dah dunia. Okey, bagus. Persoalannya pula, letak pula persen. Letak pula persen. 10%, 20%, 30%, 50%, letak pula persen. Okey. Bila tuan-tuan dah letak persen, dengar ni, saya nak ajar kaedah ni. Bila tuan-tuan dah letak percentage, berapa persen tuan-tuan boleh ingat Allah ketika solat, lepas tu tulis pula isu. Apa masalah yang menyebabkan, apa, kenapa, ni, tulis pula begini. Kenapa boleh sampai level macam ni? Pernah kalian terfikir tak? Kenapa 30% saja?
Yang tulis 40. Cuba tulis. Berapa persen tuan ingat kepada Allah ketika solat? Yang ingat. Yang tak ingat pun boleh update. Tak rugi tuan-tuan kita rendahkan diri. Dah? Sebab tuan-tuan bukan sedang update dengan manusia. Tuan-tuan bukan update dengan saya. Tuan-tuan tak perlu malu dengan sahabat-sahabat yang melihat tuan-tuan mengupdate pada pagi ini. Kejujuran tuan-tuan sedang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah? Kalau kita belajar ilmu tasawuf, biarlah hak baca dia orang, tapi yang menilai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang ni dengar ni, saya nak ajar ilmu ni. Bagi tuan-tuan yang tak ingat, update. Saya rasa ustaz masih lagi lalai lah. Okey, bagus. Kalau yang dah kata ingat Allah tu, tulis pula berapa persen tuan-tuan ingat. 10%. Okey, bagus. Siti Suhaila Ismail 30%. Bagus. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dah tahu numbers. Dah? Monberg 40%. Bagus. Dah? Saya ni suka bekerja dengan number tuan-tuan. Minta maaf nak cerita sejarah sikit. Saya dulu kalau sekolah dulu, antara mata pelajaran yang memang saya skor dengan izin daripada Allah, tak pernah gagal, matematik. Saya suka matematik. Dah? Sebab tu anak-anak saya pun saya train matematik. Sebab matematik ni otak kita boleh bijak, insya-Allah. Saya suka numbers tuan-tuan. Okey, sambung. Bila tuan-tuan dah letak nombor Fauziah 30%, syukur. Dah? Jangan tuan-tuan down dengan persen yang tuan-tuan berikan. Jangan compare dengan orang yang 100%. Compare dengan orang yang bawah kita. Oh, tengok. Syam kata 50. Dia kena compare dengan Ahmad Syahmi. Maaf dah. Manja Kasih kena compare dengan Syahmi. Oh, aku 30 ni kira okey lah. Yang tu kata 10%. Yang 10% pula compare dengan yang lalai. Okey, maknanya kita nak compare tu untuk semangat sahaja. Okey, satu. Bila tuan-tuan dah letak persen, okey, dengar dah. Cuba tulis. Tuan-tuan tak tulis, saya tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan ikut flow saya, tuan-tuan akan dapat ilmu pada pagi ni. Yang tulis numbers tu, cuba tulis kenapa boleh capai. Kenapa boleh capai level setakat tu sahaja. Harbiah dia kata turun naik 30%. Bagus. Badrul Syam hampir 2 tahun bersama dengan kami, 35%. Oh, bagus. Tahniah. Dah, walaupun apa numbers, tahniah. Okey, sekarang ni tulis poin yang kedua, poin yang ketiga. Bila tuan-tuan dah tulis numbers, cuba tulis kenapa tuan-tuan apakah okey. Ya, kenapa tuan-tuan boleh ataupun macam inilah. Saya guna bahasa lagi mudah. Apa sebab tuan-tuan boleh capai persen itu sahaja? Tu bahasa lagi mudah. Cuba tulis sekejap untuk saya bantu. Kenapa boleh capai 30%? Kenapa boleh capai 40% sahaja? Syam Ahmad kata tak dapat full. Lalai lagi. Ya, saya pun masih lagi lalai. Tapi saya suka tuan-tuan yang mengupdate pada pagi ini, sebab numbers tu benda yang penting. Dan tuan-tuan tahu di mana level yang kalian berada. Sekarang ni, kita jangan sembang nombor yang tak capai. Ini silap. Kita sembang nombor yang dah capai dulu. Sebab kadang-kadang di sebalik nombor yang kalian dah capai tu, ada benda betul yang tuan-tuan buat. Yang ni benda yang best saya nak share ni. Kadang-kadang dengan nombor yang tuan-tuan dah capai tu, ada benda betul yang tuan-tuan dah buat. Cuma benda betul tu kita nak gilapkan lagi. Benda betul tu kita nak polishkan lagi. Benda betul tu kita nak push lagi. Siapa jelas? Siapa jelas pada pagi ni? Okey, Ahmad Syahmi kata 10%. Tak apa, tak ada masalah Ahmad Syahmi. Sekarang ni, apa yang saya nak kongsi ialah, kalau tuan-tuan dah Bukan Wan Akilah, bukan. Sekarang ni masih ingat perkara lain. Maksud saya begini, dengar dengan baik. Kalau tuan-tuan tulis 30%, cuba fokus. Apakah yang menyebabkan tuan-tuan capai khusyuk ataupun capai ingat kepada Allah 30%? Apa benda betul yang tuan-tuan buat? Badrul Syam, saya tak nak jawapan tu. Tok Salihah, saya tak nak jawapan tu. Tok Salihah merujuk kepada yang 60%. Salah. Itu cara formula yang salah Tok Salihah. Hajar Roslina ada faktor lalai dalam diri yang masih menebal. Itu Hajar Roslina merujuk kepada nombor yang tak capai. Saya cuba bawa Allah di luar solat. Juga selepas Ustaz ajar 40%. Mana tadi?
Bagus-bagus. 40% dapat khusyuk. Tapi masih juga nak perbaiki. Okey. Sekarang ni dengar dengan baik. Kalau tuan-tuan nak ilmu power ni, dengar dengan baik. Soalan saya, apakah yang menyebabkan tuan-tuan capai 30% tu? Sekarang ni kita dok fokus benda yang tak capai. Kita dok fokus 60% yang contohlah kita kata, okay, dalam solat aku ingat Allah 30%. Yang tuan-tuan update, kenapa 30%? Sebab masih lagi lalai. Yang lalai tu yang 70%. Kenapa 30%? Sebab tindakan tak banyak. Tuan-tuan nak cerita yang 70%? Bukan. Maksud saya, cuba fokus yang 30% tu. Contoh. Okey, Kak Mona Zida betul. Kenapa dia boleh capai 40%? Puncanya dia memahami Al-Fatihah. Bagus? Bagus. Maknanya dia dah tahu apakah benda yang betul yang dia buat sehingga dia boleh capai persen tu. Fauziah, kadang-kadang saya nak kejar masa, selalu tak khusyuk. Kalau kat rumah saya mendapat salah Fauziah, salah. Itu jawapan yang salah. Minta maaf. Kadang-kadang capai, kadang-kadang tak capai. Tak apa Zainiah, memang iman kita naik turun. Saya nak tuan-tuan involve dengan saya pada pagi ini, sebab saya nak masuk bank dah ni. Dah. Baca di lidah, sebut makna di hati. Okey, itu bagus. Maknanya itu tindakan yang betul yang Asif dah buat. Badrul Syam saya boleh capai dengan belajar ilmu yang Ustaz ajar. Bagus, itu umum sangat. Saya nak khaskan lagi. Menambah hafazan surah lazim dengan makna. Bagus Kak Noraini, itu jawapan yang saya nak. Jadi hari ni Iskandar kata 20% je, sebab tu je tahu erti bacaan. Bagus. Capai rasa ihsan, boleh ke? Boleh Ustaz. Capai rasa ihsan, boleh, tak ada masalah. Itu juga result. Okey, jadi tak apa dah. Baik, saya ulang balik pagi ni, sebab saya nak masuk bank dah. Okey, dengar balik. Kepada yang masuk lewat, dengar saya ulang daripada mula sampai habis. Okey. Hari ni kita pakat-pakat muhasabah sempena hari Isnin. Yang pertama, apakah matlamat kalian solat pada pagi ini? Bila aku solat, apa matlamat visi aku sebenarnya? Ulama' jawab, matlamat kita solat ada banyak. Saya bawa satu cukuplah hari ni. Satu cukup. Yang pertama apa? Allah Ta'ala sebut, wa aqimis solata li zikri. Maka dirikanlah kamu akan solat untuk ingat kepada aku. Matlamat utama aku solat untuk ingat kepada Allah. Satu. Yang kedua, bila sebut ingat kepada Allah, yang kedua hari ni tuan-tuan kena buat, kena update, dapatkan numbers. Aku capai tak visi ni? Point nombor 2, aku capai ke tidak visi ni? Maksud capai tu macam mana? Kalau betul ingat kepada Allah, maka tuliskan nanti berapa persen tuan-tuan ingat kepada Allah. 10%, 20%, 30%, tulis nombor tu. Saya nak tuan-tuan dapatkan nombor peribadi. Dah? Jangan segan, tak perlu risau pun, kerana ini merupakan latihan untuk kita tahu persentage diri kita. Itu poin yang kedua. Dengar dengan baik. Maka tulis, kalau betul aku ingat kepada Allah, berapa persen? Tulislah 20%. 2. Dan yang ketiga, benda yang paling best, yang hari ni kalian perlu muhasabah. Kalaulah kalian kata 30%, cuba tulis, kenapa aku boleh capai 30%? Apakah benda betul yang aku buat sehingga aku boleh capai 30% ni? Apa benda betul yang aku buat sehingga aku boleh capai 10% ni? Apa benda betul? Jangan, saya tak nak dengar jawapan sebab saya masih lalai. Itu yang baki. Punca yang tak capai lagi 70%. Tuan-tuan nak cerita yang balance. Saya nak fokus yang benda betul tu. Supaya benda betul tu kita nak betulkan lagi. Contoh, saya bagi contoh paling mudah. Apa benda betul yang saya buat? Sebab saya memandang Allah ketika nak solat. Contoh satu, sebelum ni bila saya nak solat, saya duk rasa macam Allah tu biskut Mary, kejap ada, kejap tak ada. Tapi sekarang ni setiap masa bila saya nak solat, saya rasa Allah Ta'ala duk tengok je saya. Tu benda betul yang saya buat. Antara lain, apakah benda betul yang saya buat? Saya faham makna. Dulu saya solat saya tak faham makna, sekarang saya dah mula faham makna. 2. Contoh, apa lagi benda betul yang saya buat? Antaranya lagi, saya betulkan tauhid saya. Sebab dulu saya tak faham. Rokok sujud ni saya ingat saya yang buat.
Tapi bila saya dah belajar dalam program nak baki solat, saya mula sedar saya tak mampu rokok, saya tak mampu sujud, melainkan Allah Ta'ala yang gerakkan. Ini contoh benda betul yang tuan-tuan buat. Cuba fokus benda betul. Apa lagi benda betul yang tuan-tuan buat? Saya bagi contoh saja ni. Apa lagi benda betul? Dah? Contoh lain, saya berdialog dengan Allah ketika baca Fatihah. Saya berdialog dengan Allah ketika baca Fatihah. Dulu saya tak tahu ada hadis dalam Sahih Muslim, ketika baca Fatihah rupa-rupanya Tuhan balas. Tapi saya tak tahu. Semenjak saya join NBS, semenjak saya belajar dalam program NBS, baru saya faham rupa-rupanya ada dialog antara aku dengan Allah. Jadi saya buat benda tu. Okey, saya nak quote pula si Hajar Roslina. Apa benda betul yang aku buat? Iaitu buang rasa keakuan, buang sifat keakuan. Jelas? Jadi bila mana tuan-tuan dah dapat detect apa benda betul yang aku buat sehingga mencapai kepada 30% tu, contoh Wan Aswad, dia kata apa? Wuduk dengan cara zahir dan batin. Bermakna dengan dia amalkan benda tu, dia boleh rasa, dia boleh capai level tu. Okey, bila tuan-tuan dah dapat persen ini, akhir sekali baru kita muhasabah, kita istiqamah ke tidak dengan persen ni. Bila kita dapat persen ni, dah kita faham apa tindakan yang membawa kepada persentase itu, adakah kita istiqamah ataupun kita menggandakan lagi. Contoh, siapa dapat sesuatu pada pagi ni, say hi. Nampak kan? Best kan? InsyaAllah perbincangan kita pada pagi ni, jadi saya dah hari ni rasanya satu kot. Nur Lily kata zikir sebelum takbir. Betul. Itu antara benda betul yang Nur Lily buat. Jadi ulang balik, muhasabah. Hari ni ambil 3 poin ini untuk kalian muhasabah, supaya kalian dapat fokus. Apa benda betul yang aku buat? Apa benda betul yang aku buat? Sebelum kita nak menggandakan lagi nanti dalam program nak baiki solat. Jelas ke jelas? Okey, jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu datang daripada kejahilan hamba sendiri yang bernama Al-Faqir Irwan Zahuri. Siapkan tugasan. Tuan-tuan akan rasa best sangat tugasan pada pagi ini. Kalau tak percaya, tag saya sekali lagi. Kalau tak percaya tugasan kita pada pagi ini tugasan yang very powerful, yang terlalu best, yang terlalu hebat. Tuan-tuan akan ingat saya nanti insya-Allah bila mana tuan-tuan dah selesai tugasan ini. Jelas? Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak masuk bank sekejap.